Masa tu dah nak balik kerja, kita dah after 5 dah, tapi dapat call daripada hospital minta PDRM yang uruskan jenazah lah. So kita pun tak ada ambil further details, kita terus pergi ke hospital Bainun Ipoh. Masa tu saya dengan tim ustaz lah, saya tim ustazah, ada 2 orang, ada seorang lagi kawan saya yang tolong. So kita pergi dekat unit forensik, kita tunggu dalam a few minutes macam tu, dan jenazah sampai. Kita tengok ada 4 jenazah lah, diorang bawa pergi ke bilik postmortem. So bila jenazah dah keluar daripada bilik postmortem, first yang saya perasan, saya nampak ada askar tahu dekat kawasan unit forensik tu. So saya punya assumption mungkin ahli keluarga tentera lah kot yang meninggal kan. Cuma saya kata kalau kata ahli keluarga tentera yang meninggal, sepatutnya Kagat lah yang uruskan instead of PDRM yang uruskan. Lepas tu barulah dia punya pegawai perubatan cakap pihak hospital memang minta PDRM yang uruskan. Waktu tu baru diorang kata ustazah uruskan seorang je jenazah perempuan, 3 orang lagi tu jenazah lelaki. Saya kata tak apalah, dan diorang maklumkan kata yang meninggal tu ahli keluarga pegawai tentera dengan pegawai polis dekat Pahang. Jadi kata okey, patutlah diorang minta PDRM yang uruskan. Cuma waktu tu baru diberitahu yang kata yang meninggal tu kami dapat jenazah dalam keadaan yang kritikal. Which is kritikal ni sama ada jenazah tu tak sempurna jasad ataupun dia terbakar. Tapi dalam kes kami ni jenazah tu dalam keadaan yang rentung lah. Sama macam kes yang jadi dekat mangsa pesawat Nahas Elmina baru-baru ni. Rentung, boleh dikatakan 100% rentung lah. Dan jenazah tu sebenarnya dah terbiar semalaman dekat highway. Mungkin ada yang ingat lagi kot kes tahun 2016, diorang discover jenazah ada 4 sekeluarga dekat bawah lori masa diorang nak alihkan lori. So masa hari kami uruskan jenazah tu, hari itulah baru diorang discover kata ada mangsa lain dekat bawah lori tu, which is jenazah yang kami uruskan tu lah. Tapi walaupun keadaan jenazah tu rentung, terbakar 100%, boleh dikatakan 100% terbakar, tapi Alhamdulillah Allah mudahkanlah urusan kami. Walaupun sebenarnya to be honest, itu pengalaman pertama saya uruskan jenazah yang dalam keadaan kritikal. Saya dah biasa uruskan jenazah, tapi paling kritikal pun yang hardcore setakat orang kata apa yang melibatkan emosi saya sebagai mak-mak. Kita uruskan jenazah baby, jenazah kanak-kanak, takat tu je lah yang hardcore. Yang kritikal macam tu saya tak pernah uruskan. Itu pengalaman pertama saya lah. Kalau saya buat kursus pengurusan jenazah pun, saya tak pernah buat simulasi ke, praktikal ke, macam mana nak uruskan jenazah yang macam tu. Okey, tapi kat sini saya bukan nak share pengalaman saya uruskan jenazah tu, tak. Cuma saya nak tekankan kat sini, saya nak galakkan dekat sini untuk golongan yang muda, golongan yang belia, yang sihat-sihat, sado-sado ni, kalau boleh korang pergilah kursus pengurusan jenazah sebanyak yang boleh. Sebab kursus pengurusan jenazah ni free je. Dia tak macam kursus kahwin. Kursus kahwin kena RM80. Saya tak tahu lah sekarang mungkin dah naik kot harga dia kan. So daripada pergi kursus kahwin banyak-banyak ke, contohnya lah kan, walaupun orang pergi kursus kahwin sekali je, pergilah kursus pengurusan jenazah ni sebanyak yang boleh. Okey, sebab untuk uruskan jenazah ni, pengalaman saya sendirilah. Bila uruskan jenazah balik itu, dia punya penat macam buat rumah. Memang penat sangat-sangat bila uruskan jenazah ni. Sebab jenazah ni dia satu jasad yang dah tak bernyawa tau, dia tak ada roh. Takkan kita nak suruh dia alihkan kedudukan badan dia untuk mandi kan? Of course dia perlukan bantuan kita untuk alihkan kedudukan dia masa kita uruskan jenazah dia. Jadi dia sangat memerlukan kekuatan fizikal. Bukan setakat bantu je tau. Kalau boleh sampai tahap kita boleh lead pengurusan jenazah tu, assist baik kita punya adik-beradik je. Okey, so nasihat saya kat sini, kumpullah pengalaman sebanyak yang boleh, kumpul keberanian sebanyak yang boleh, kumpul keyakinan sebanyak yang boleh, sampai kita dah tak perlukan orang luar untuk uruskan jenazah ahli keluarga kita sendiri. Wallahu a'lam.